Okay, setelah anda siap menyiapkan Google Form tersebut, make sure anda boleh klik create inputting ni, kemudian klik pada schedule untuk done. Anda punya assignment, sebenarnya kalau ujian, sebenarnya anda akan lihat dia warna kelabu, menunjukkan schedule pada 20 November dan dia dah siap. Tapi jika anda klik di sini, anda akan lihat sebenarnya anda untuk try untuk boleh the Google Form. Macam mana anda nak semak supaya anda dapat balik UPS 3 ni. Jangan create semula, just close this one. Okay, just go to Google, pergi semula ke drive anda. Sebenarnya disimpan di sini ya. Saya tunjukkan di mana disimpan, dalam Google Classroom. Sebab kita create tadi dekat tutor tadi kan, tutor bahan tadi. Okay, sebenarnya dia berada di sini, PS3 respon, PS3 yang kita create tadi. Sebelum ni ada yang banyak lagi ya. Dah buat sekali tu dah. Maksudnya untuk first class anda kena create manually dulu. Untuk next class sebenarnya anda boleh reuse post sudah. Maksudnya anda akan guna Google respon yang sheet yang sama. Okay, dari sini. Dan sini dah ada. Selesai. Baiklah, seterusnya daripada question yang kita buka daripada UPS 3 yang melalui drive tadi, kita boleh tengok respon, hasil daripada respon, dan kita boleh semak secara individual. Kalau ada beberapa person, kita boleh klik di sini lah untuk tengok next person, second person, so on. Kemudian kita pergi semak. Okay, dan kita manually bagi markah di sini. Intranet, describe, learn online, dengan screen time. Kita bagi markah manually di sini. And then now valid. coralbusiness.com. Kita dah dapat 2 markah di sini. 2 penuh. 1 ini mungkin kosong lah, kita salahkan juga. Kalau salah kita kosong dia akan salah. Dan di sini wireless. Okay, 1 satellite DSL. Okay, dan bila kita save, mesti klik save. Dan kita lihat markah dia 18, dia auto update sini, dia tak auto lagi sini. Describe bla 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 di sini. Dan dia akan tanda betul lah untuk yang kita manually tanda, dan kita boleh release score kepada user tersebut. Score or respondent 1 je. Let's one respondent, send email and release. Okay. Kita boleh buka respondent di sini. So kita buat sekali je. So kalau di sini kita susah nak betulkan, nak bagi markah, so lebih baik kita betulkan secara individual di sana lah. Tempat tadi. Okay, kalau kita lihat, kita boleh tutup di sini. Bila kita nak gunakan untuk kelas yang lain, kita tengok kita boleh release di sini UPS 3. Kita buka balik Google Classroom. Google Classroom tadi, tutur bahan. Tadi kita tengok classwork, kita tengok assignment tadi. Sorry, UPS 3 kan schedule. Dia did answer all question and so on. Okay, kita boleh buka, kita nak gunakan ini, kita nak check balik edit assignment, tengok grade importing nampak. So kita boleh tengok yang dah submit ada tak. Tengok. Jadi kita tak nampak. Biasanya kita akan nampak sini dah submit belum. Tadi saya yang buat, jadi kita tak nampak sini. Kalau kita dah ada yang dah hantar, kita boleh nampak macam mana UPS 2 ni. Kita boleh nampak mark how many.
Okay, contoh UPS 2 sebenarnya kalau kita pergi kepada UPS 2 ni, contoh kita buka sign, pergi kepada pelajar ni, instruction student work, kita klik sign tadi, kita boleh tengok sini dan kita boleh missing ada bawah, kita boleh import grade di sini. Yang mark negara kita tengok Adik Firdaus ni tadi, sebenarnya kita boleh import grade tadi, tak jawab lagi, so tak ada mark. Sebenarnya kita boleh klik sini import grade, so automatically yang kita betulkan tadi dia akan masuk ke sini semua. Ini yang kita guna import grade tadi, tak perlu kita nak buka persatu lah. Lepas kita dah import grade, dia akan masuk, kita akan return all student dan kita akan return. Kenapa? Supaya pelajar ni dapat markah untuk UPS 3 mereka return. So selesai cara untuk import grade daripada Google Form kepada Google, menggunakan Google Classroom. Katalah anda nak gunakan yang tadi tu dalam kelas yang lain, ini dah confirm lah, kita dah check bahawa yang ini kita buka tadi, yang ini edit assignment, kita tengok sini ada grade inputting kan. Okay, kata kalau kita masuk ke kelas yang lain, kita cuba masuk ke dalam F4 F3T14 ni tadi. Okay, kita akan pergi ke classwork dulu supaya mudah. Kita reuse post je. Untuk kelas yang lain kita hanya reuse post. Kita klik reuse post, kita ambil UPS 3 tadi, mana dia? Ini post, bukan ni, dalam tutur bahan tadi. Kita tengok ada UPS 3 ni, kita ambil reuse. Create new copies of all attachment, tak perlulah sebab kita nak gunakan sheet yang sama untuk menyemak nanti. Dia masuk sebab ni semua kelas kita kan, jadi kita boleh guna terus. So that's why first time kita kena create dulu untuk satu kelas, lepas tu baru kita just reuse post je untuk kelas yang lain. Bila kita reuse post, dia sebagai draft. Kalau kita tengok sini assign, dia tak ada kategori, kita tetap kena set juga schedule, set berapa bulan, Jumaat 20, yang ni pukul 20.30 juga, schedule. So dia akan tak nampak sebenarnya pada pelajar ini, mereka tidak nampak lah. So kalau kita edit balik assignment, no due date, sebaiknya ada due date lah, 9.30, 20 juga. Time tadi pukul 21 lah, kita 1.30. Okay, done. Tadi 20.30, 21.30. Okay, done. 21.30. Markah kita set 20 Step manually. All student F3T14. Answer all question. Answer all question. Tadi saya lupa nak tulis ini kot. Kenapa tak ada create form tadi? Okay, kejap Oh, sebab kita dah schedule, jadi dia hidden kan, tak nampak agaknya. Sepatutnya ada. Reuse post UPS 3, ataupun saya tak masuk lagi ni. Create reuse post, answer all question. Ni ke? Try reuse schedule draft. Patutnya ada ni. Yang ni. So kita kena schedulekan dia. 18, 20 schedule. Patutnya ada. Tadi tak ada. Okay, kita tengok balik edit assignment. Ini bukanlah pangkah. Tengok balik PS3 ini. Sepatutnya ini nampak ni ada. Ini tak ada tadi. Saya terambil salah PS3. Sini kita delete lah.
delete. Nampak dia ada, sepatutnya ada ni. Sebelum kita edit assignment, tengok kategori 20. Kita boleh setting ni sebenarnya kategori ni dekat mana ya, dekat sini. Okay, pastikan kita klik schedule balik supaya mereka mendapat pada masa yang telah ditetapkan lah. 20, 21, 30. Setengah schedule. Okay, so kelas ni kita nampak dia akan nampak dah bentuk draft lah, PS3 pada hari Jumaat nanti. Okay, apa kata kalau saya pergi ke nak setting tadi F3 ni, nampak ni F3 kelas setting, kita nak setting markah tadi kan, kat sini kita tambah add kategori ni sebagai UPS 3. So sama kat ini kita letak 20 markah lah. Add mark kategori UPS 2 itu 22 markah. Okay. Dan kita save. Fungsi dia supaya kita boleh pada UPS 3 ni kita edit balik assignment dia. Kemudian kita pergi klik pada kategori ni ada UPS 2. Kedua ada UPS 3 ya. So kita schedule balik. Okay. Dan create importing tu ada, nampak? So kita boleh buat next class sama gak, kita set classes F3-14 dah, B3-12 classwork, kita create reuse post, saya ulang ambil tutur bahan tadi. Okay, ataupun kita boleh ambil di kelas yang tadi. Kita jangan create new copies because kita menggunakan ni, ambil ni answer all question yang ni tadi UPS 3. Klik ini dan reuse. Klik PS3 dan reuse, kita tengok hasil dia. Nampak grade importing ni ada, yang ni ada, selesai. P3 all student, schedule mesti letak pada 20 November 20 30. Schedule due date ada juga, kalau boleh kita betulkan balik due date. Date assignment schedule pada 20 30. Kategori ni tak buat lagi kategori, nampak. So kita akan ambil due date ni ada 20 pada 21 30. Okay, schedule balik. Semulanya setting jugalah add mark kategori tu UPS 3, bau kemas 20 markah kategori UPS. Walaupun kita dah buat, kita betulkan, tak ada masalah sebenarnya. Kita masih boleh guna dan guna. Itu yang bagusnya bila guna Google Classroom, dia update dan kita boleh reuse again and again. Boleh update apa yang kita betulkan, kita boleh update lagi, tak ada masalah. Walaupun kita dah buat yang lama, kita masih boleh update. So schedule. Okay, selesai classes. So kalau kita tengok balik, nampak dia hidden. Sebenarnya pada pelajar tu dia tak nampak classwork hidden, nampak hidden. Schedule for 20 November tu tak ada masalah. So selesai. So kepada lecturer yang ingin membuat form untuk UPS Google Form, you boleh create sendiri dulu satu kelas, lepas tu reuse post. Itu sahaja.